Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneroka dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan pendidikan Islam sebelum penjajahan, semasa penjajahan dan juga selepas penjajahan. Perkembangan pendidikan Islam sebelum penjajahan. Pertamanya, pendidikan Islam sebelum penjajahan bermaksud kedatangan Islam di tanah Melayu itu sendiri, kerana di sinilah bermulanya titik tolak kepada perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua, bilakah Islam mula bertapak di tanah Melayu, ada banyak pandangan dan pendapat. Menurut Hamka, Islam mula tiba di Nusantara pada abad ke-7 dan mula tersebar di kawasan sekitarnya, contohnya di Melaka pada tahun 1414 Masihi, bila mana para miswara memeluk agama Islam. Yang ketiga, apakah faktor yang mendorong Islam tiba di tanah Melayu? Yang pertamanya, faktor pedagang. Pedagang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. Ada 3 saluran. Pertama, pedagang membina hubungan baik dengan penguasa pelabuhan, raja dan pembesar tempatan. Kedua, pedagang berkahwin dengan gadis tempatan. Yang ketiga, pedagang mewujudkan hubungan baik dengan pedagang-pedagang lain yang datang dari luar negara. Yang kedua adalah faktor pendakwah. Pendakwah merupakan ulama Islam yang kuat berpegang dan beramal dengan ajaran Islam. Akhlak pendakwah akan menyebabkan orang tempatan tertarik sebab akhlak tinggi dan tutur kata yang sopan ketika berdakwah. Yang ketiga adalah golongan bangsawan dan pemerintah. Peranannya sangat berkait rapat dengan penyebaran Islam. Bila mana raja minat ataupun memeluk agama Islam, maka Islam akan lebih mudah untuk disebarkan di kalangan rakyat. Perkembangan pendidikan Islam semasa penjajahan. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu telah memiliki sistem pendidikan yang tersendiri, iaitu yang berteraskan ajaran Islam. Justru itu, kedatangan British membawa motif untuk memusnahkan pusat penyebaran Islam dan pendidikan Islam selain motif politik dan ekonomi. Sesungguhnya kedatangan British ke Tanah Melayu memberikan kesan yang sangat mendalam kepada masyarakat tempatan. Kegiatan agama dan pendidikan Islam pada ketika itu menjadi perlahan. Sebelum daripada mereka menubuhkan sekolah-sekolah vernakular, sekolah-sekolah pengajian Al-Quran dan pendidikan Islam berjalan dengan lancar. Namun selepas tahun 1854, sekolah Al-Quran mula berubah corak apabila ia diambil alih oleh pemerintahan Inggeris melalui syarikat Hindia Timur Inggeris. Sekolah-sekolah agama ini akan diberikan bantuan penuh, namun dengan syarat ia mestilah mengadakan mata pelajaran membaca, menulis dan ilmu hisab di samping pelajaran agama dan membaca Al-Quran. Bangunan sekolah agama ini digunakan sebagai sekolah Melayu pada waktu pagi dengan mendapat bantuan penuh daripada pemerintahan Inggeris, manakala sekolah Al-Quran pula dilaksanakan pada waktu petang di bangunan yang sama. Seterusnya, pengajian pondok bermula dan berkembang daripada aktiviti-aktiviti pengajaran di masjid yang mana merupakan rumah Allah dan tempat pertemuan masyarakat Islam di Tanah Melayu pada ketika itu. Pada ketika itu, pendidikan Islam diperkemaskan lagi melalui sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, asrama, kemudahan rekreasi dan juga pejabat pentadbiran. Perkembangan pendidikan Islam selepas penjajahan kita boleh pecahkan kepada 2 perbahasan. Pertamanya ialah pengurusan pendidikan Islam dan yang keduanya ialah institusi pendidikan Islam. Berkenaan dengan pengurusan pendidikan Islam, kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Pertamanya peruntukan kewangan, keduanya pelaksanaan dan ketiganya langkah penambahbaikan. Bagi peruntukan kewangan, segala perbelanjaan berkaitan pelajaran agama Islam ditanggung oleh Kementerian Pelajaran, seperti mana yang ada dalam Syur Penyata Rahman Talib 1960 yang dilaksanakan dalam Akta Pelajaran 1961. Yang kedua pula ialah pelaksanaan. Berdasarkan Akta Pelajaran 1961, sekolah-sekolah bantuan kerajaan telah diwajibkan untuk mengadakan subjek pendidikan Islam kepada murid-murid selama 2 jam seminggu sekiranya di sekolah tersebut terdapat seramai 15 orang murid Islam atau lebih. Kita masuk pula kepada pembahagian ketiga, iaitu langkah penambahbaikan.
Pada tahun 1959, silibus pendidikan Islam telah mula disusun dan dilaksanakan mulai tahun 1962 sehingga 1967. Pada tahun 1968, sekali lagi silibus pendidikan Islam disusun semula dan dilaksanakan pada awal sesi persekolahan tahun itu. Pada tahun 1979 pula, kurikulum baru sekolah rendah telah dilaksanakan dan KBSR ini dilaksanakan secara menyeluruh pada tahun 1983. Pada tahun 1988 pula, KBSM telah diperkenalkan dan pendidikan Islam dijadikan sebagai subjek teras dan diwajibkan di dalam peperiksaan. Kemudian pada tahun 1993 pula, kurikulum baru sekolah rendah digantikan dengan kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dan akhirnya pada tahun 2005, program Jaqaf telah diwujudkan, iaitu singkatan kepada Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain. Perbahasan kedua pula mengenai institusi pendidikan Islam. Secara mudahnya kita dapat pecahkan kepada dua bahagian, iaitu institusi pengajian rendah dan institusi pengajian tinggi. Contoh institusi pengajian rendah adalah seperti sekolah bantuan kerajaan, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat. Manakala institusi pengajian tinggi pula yang berada di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi mempunyai kurikulum tersendiri. Contoh universiti ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Sains Islam Malaysia. Manakala contoh kolej pula ialah Kolej Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Baik, seterusnya adalah berkenaan dengan dua soalan yang dikemukakan oleh doktor di dalam kelas. Untuk soalan satu, ya, elemen berkaitan pendidikan Islam di Malaysia telah berubah sejak zaman penjajahan sehingga kini. Pertamanya kita lihat dari sudut kurikulum. Kurikulum bersepadu sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah telah ditukar kepada kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah yang menerapkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Keduanya dari sudut metodologi pengajaran. Jika dahulu mungkin guru hanya mengajar berpandukan buku teks, namun hari ini telah wujud pelbagai kaedah pengajaran yang baru seperti kaedah didik hibur. Ketiganya kita dapat lihat di institusi pendidikan Islam juga telah wujud kemudahan internet dan pelbagai teknologi yang serba canggih. Untuk soalan kedua, penjajahan sememangnya memberikan impak positif kepada perkembangan pendidikan Islam di tanah Melayu. Mengapa? Pertamanya kerana dengan adanya penjajahlah akan lebih membuka mata masyarakat tempatan untuk menentang penjajah. Kerana itu wujudnya gerakan islah yang dilakukan oleh kaum muda untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tempatan pada ketika itu. Kedua, menerusi penjajahan juga masyarakat tanah Melayu diajar bagaimana cara untuk menguruskan sesebuah organisasi persekolahan. Kalau kita lihat dalam perkembangan pendidikan Islam semasa penjajahan, dahulunya di tanah Melayu adanya pondok dan madrasah. Setelah datangnya British, masyarakat tempatan membuat satu sistem yang lebih tersusun baik dari sudut kurikulum maupun infrastruktur. Dan yang terakhir, lihat sahajalah kandungan falsafah pendidikan kebangsaan yang turut berkait rapat dengan kandungan falsafah pendidikan Islam. Jelas membuktikan di sini bahawa pendidikan Islam merupakan pelajaran yang relevan dari dahulu hinggalah ke hari ini. Jadi begitulah rangkuman berkenaan dengan perkembangan pendidikan Islam sebelum, semasa dan juga selepas penjajahan. Jadi setakat itulah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.